Betul lah orang cakap berpantang maut sebelum ajal. Kalau belum ajal, walaupun kita ni hampir mati, kita tak akan mati. Pada tahun 1971 dulu, ada seorang gadis ni telah terjatuh dari pesawat selepas pesawat yang dia naik tu kena sambar dengan petir. Masa tu dia berusia 17 tahun dan tengah travel dengan mak dia dari Lima Peru menuju ke Pakolpa untuk melawat ayah dia. Masa dalam perjalanan nak ke sana, secara tiba-tiba pesawat diorang ni telah disambar dengan petir dan terus berkecai dekat atas udara. Bayangkan dalam keadaan tengah-tengah ribut petir tu, pesawat crash. Remaja tadi tu telah jatuh dari ketinggian 10,000 kaki dan badan dia masih lagi terikat di tempat duduk dan kemudian telah terjatuh ke dalam hutan Amazon. Julian Kopke lahir pada 10 Oktober 1954. Jadi dia ni merupakan anak kedua daripada pasangan zoologis yang berasal dari Jerman. Mak dan ayah dia kemudian telah berpindah ke Peru untuk mengkaji hidupan liar dengan lebih mendalam. Pada tahun 1970-an dulu, ayah si Julian ni pernah melindungi hutan-hutan kerajaan daripada diceroboh oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Contohnya daripada pembalakan haram dan juga orang yang memburu secara haram. Jadi mak dan ayah dia ni memang sangat cintakan hutan dan sanggup buat apa sahaja untuk melindungi hutan. Diorang juga telah menubuhkan stesen penyelidikan yang terletak di hutan Amazon. Jadi dekat sinilah si Julian ni telah banyak menghabiskan masa dia dekat sana dan boleh dikatakan dia memang membesar dekat dalam hutan. Dia juga telah diajar oleh parents dia beberapa skill, termasuklah cara untuk survive dalam hutan. Bukan tu juga parents dia selalu pesan dekat dia, hutan ni bukan tempat yang selamat untuk manusia tinggal. So ilmu-ilmu yang diturunkan oleh parents dia ni sedikit sebanyak telah membantu dia semasa kejadian tragedi itu terjadi. Pada 24 Disember 1971, Julian dengan mak dia telah merancang untuk melawat ayah dia di hutan Amazon. Jadi diorang pun telah naik pesawat Lansa 508 dan telah menuju ke Pakolpa. Pesawat yang diorang naik ni bukanlah besar macam Asia tu, tapi tak adalah kecil sangat. Dalam pesawat tu boleh muat 86 orang penumpang. Jadi dalam pesawat tu, si Julian ni duduk di seat 19F, iaitu sebelah mak dia. Masa on the way nak ke sana, diorang ni telah memasuki kawasan ribut petir yang tengah menggila. Julian yang masa tu dalam pesawat dapat tengok betapa gelapnya awan dan petir sambar menyambar melalui tingkap. Jadi dalam keadaan pesawat yang tak berapa nak stabil dengan bunyi bag-bag yang berlaga-laga dekat atas storage ni, mak dia sempat bercakap semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tak lama lepas tu, tiba-tiba ada petir yang telah menyambar motor pesawat dan menyebabkan pesawat yang diorang naik tu telah berkecai dekat udara. Julian pula pada masa tu tengah hadam apa yang tengah terjadi sekarang ni, sebab benda tu terjadi secara tiba-tiba dan unexpected. Apa yang dia tahu masa tu, dia dah tak ada dalam pesawat dan dia terdengar bunyi jeritan orang ramai. Pada masa yang sama, dia hanya terdengar bunyi angin yang sangat-sangat kuat. Rupa-rupanya dia berada dekat ruang udara dan tengah terjatuh dari atas. Dia pula masa tu masih lagi terikat dekat tempat duduk dan bila kursi tu tengah jatuh, dia pun terus pengsan. Bila dia tersedar je, dia dah terjatuh daripada ketinggian 10,000 kaki dan sekarang ni berada di tengah-tengah hutan Peruvian dalam keadaan cedera. Tapi keadaan dia agak okey, dia tak cedera teruk sangat, cuma adalah beberapa minor injuries. Kesan dia jatuh daripada pesawat tadi, otak dia telah mengalami gegaran dan dia masih lagi blur. Dia macam, okey, tadi aku ada dalam pesawat and then jatuh, lepas tu sekarang ni ada dekat hutan. Bila dia tengok keadaan dia, dekat bahagian betis dia ni ada luka yang sangat dalam. Bukan tu je, sebelah mata dia ni tak dapat tengok dengan baik dan dia punya tulang selangka ni patah. Okey, tulang selangka ni adalah pada bahagian bahu lah. Disebabkan keadaan dia masa tu masih lagi tak stabil dan dia pun pengsan buat kali kedua. Selepas setengah hari barulah si Julian ni betul-betul sedar dan dia pun mula bangun dan cari mak dia. Jadi dalam keadaan dia capek jalan terhenjuk-henjuk tu, dia cari mak dia tapi tak jumpa-jumpa. Masa dia berjalan dalam hutan tengah merayau ni, akhirnya dia telah terjumpa sebuah kolam air yang kecil. Dia macam ada air yang bertakung dekat situ. Masa ni Julian memang dah give up dengan hidup dia. Dah lah sorang-sorang dalam hutan, tak tahu nak ke mana. Lepas tu mak pun hilang kan. Tapi dia teringat pesan ayah dia untuk ikut air di hilir sebab biasanya ada orang akan tinggal dekat situ. Ayah dia pernah cakap arus yang kecil akan bawa kepada arus yang lebih besar dan kemudian ke aliran yang lebih besar dan besar lagi dan akhirnya kamu akan mendapat bantuan. Jadi dia pun pegang kata-kata ayah dia tadi dan dia pun mula perjalanan menyelurusi sungai walaupun sangatlah berbahaya. Biasanya dekat tepi sungai ni tak berapa selamat sebab dekat situlah haiwan buas ni akan datang untuk minum air kan. Tapi si Julian ni memang tak ada pilihan melainkan meneruskan kehidupan dia. So dalam perjalanan dia menyusuri sungai tadi, ada kalanya dia berjalan dan ada kalanya dia berenang. Sampailah pada hari keempat, si Julian ni telah terjumpa 3 orang penumpang pesawat yang masih terikat dekat tempat duduk, tapi sebenarnya diorang ni dah pun mati. Diorang bertiga ni telah mendarat kepala dulu dan kepala diorang ni pun telah terbenam ke dalam tanah sedalam 3 kaki, manakala kaki diorang pula tersangkut ke bahagian atas. Korang boleh imagine tak betapa kuatnya impak semasa diorang terjatuh daripada langit and then jatuh ke tanah.
terus kepala ni terbenam sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Memang tak sempat nak mengucap kalau macam ni kan. Salah seorang daripada 3 penumpang tadi tu adalah seorang wanita. Jadi Julian pun cek kok tu mak dia, tapi tu bukan. Lepas tu si Julian ni telah terjumpa gula-gula dalam poket salah seorang penumpang tadi, dan itulah satu-satunya sumber makanan dia yang menemani dia sepanjang masa dia dekat dalam hutan. Tak lama lepas tu kan dia terdengar bunyi heli penyelamat dekat udara, dan dia pun cubalah untuk tarik perhatian diorang ni. Tapi disebabkan hutan tu terlalu tebal, jadi geng-geng penyelamat yang naik helikopter ni tak nampak dia. Bukan setakat Julian je diorang tak nampak, bangkai pesawat yang jatuh tu pun diorang cari tak jumpa lagi. Masa ni misi mencari dan menyelamat diadakan secara besar-besaran dan merupakan pencarian terbesar dalam sejarah Peru. Sampailah pada hari yang ke-9 si Julian ni berada dalam hutan dengan hanya makan gula-gula, minum pun dengan air sungai je. Akhirnya dia telah terjumpa satu pondok di dalam hutan. Jadi dia pun decide lah untuk berehat dekat situ kejap sebabnya dia dah penat sangat-sangat. Dalam keadaan kesorangan dan putus asa, Julian ni sampai terfikir mungkin dia akan mati sorang-sorang dalam hutan dan tak sempat jumpa family dia lagi. Tapi kan tak lama lepas tu tiba-tiba dia terdengar bunyi suara orang daripada luar pondok. Jadi dia pun terus bangun dengan penuh harapan yang ada orang akan selamatkan dia. Sebenarnya suara tadi tu datang daripada 3 orang pembalap Peru yang tinggal dekat pondok tu. Masa first time Julian nampak diorang ni, dia siap anggap diorang bertiga tu adalah malaikat yang akan selamatkan dia. Tapi kan lain pula reaction daripada 3 pembalap ni. Diorang takut tengok Julian. Diorang fikir Julian ni adalah hantu yang diorang panggil sebagai Yeman Jabuk, iaitu hantu air. Diorang macam terkejut lah tiba-tiba balik ke pondok, ada budak perempuan dalam pondok diorang. Tapi rupa-rupanya diorang baru sedar, oh, ini manusia bukan hantu air. Jadi diorang pun stay dengan dia dekat pondok tu selama 1 malam lagi. Nasib baiklah mak si Julian ni sempat ajar Julian ni bahasa Sepanyol. Jadi dia bolehlah berkomunikasi dengan diorang tu dan boleh ceritalah dekat diorang tu apa yang terjadi dekat dia sebenarnya. Esok tu barulah diorang bawa Julian ni naik bot dan menuju ke hospital yang terletak di sebuah bandar kecil. Jadi selepas berhari-hari, hampir 2 minggu dia dekat dalam hutan, akhirnya dia berjaya diselamatkan dan Julian pun telah diberikan rawatan yang sepatutnya, dan tak lama lepas tu dia pun dapat berjumpa dengan ayah dia. Pada masa ni lah si Julian ni baru tahu yang masa hari kejadian tu sebenarnya mak dia ni masih lagi hidup selepas terjatuh dari pesawat. Tapi tak lama lepas tu mak dia meninggal disebabkan kecederaan dia. Selepas Julian ni sihat sikit, Julian pun telah menolong pihak berkuasa untuk mengesan bangkai pesawat. Selama beberapa hari diorang cuba mencari, akhirnya diorang telah berjaya menjumpai penumpang-penumpang pesawat. Daripada 92 orang yang ada dalam pesawat tu, hanya Julian seorang je yang survive dan yang lain semuanya meninggal. Kejadian tu sebenarnya memberikan kesan trauma yang sangat besar buat Julian tau. And then dia pun mulalah jadi perhatian media, dan Julian sangatlah sensitif dengan flash kamera daripada wartawan. Jadi bila flash keluar, Julian ni secara automatik akan teringat kejadian yang pesawat diorang ni kena sambar dengan peti. Jadi dia memang trauma sangat. Dia hidup bertahun-tahun dalam keadaan ketakutan dan selalu mimpi ngeri. Pada tahun 1980, Julian ni telah sambung studi dalam bidang biologi di sebuah universiti di Jerman dan telah sambung sampailah ke PhD, dan dia pun telah digelar sebagai doktor. Lepas tu dia pun kembali ke Peru untuk membuat kajian penyelidikan dalam bidang mamalia. 9 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1989, si Julian ni telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Erich yang merupakan seorang saintis. Julian juga telah menulis sebuah buku yang bertajuk When I Fell From The Sky yang mengisahkan pengalaman ngeri dia. Kemudian pada tahun 1998 pula, Julian telah kembali ke tempat pesawat terhempas untuk mendokumentari tentang kisah hidup dia yang bertajuk Wings of Hope. Nina tak boleh bayangkan kalau Nina ada dekat tempat dia. Naik pesawat, lepas tu lalu dekat kawasan yang ada kilat-kilat, and then pesawat kena panah, lepas tu jatuh daripada kapal terbang, and then dia seorang je yang survive. Kalau sebut pasal kilat ni, sebenarnya Nina memang ada trauma tau. Sebab Nina dulu pernah ada pengalaman yang mana Nina hampir kena sambar dengan peti. Jarak Nina dengan peti tu memang dekat gila, dan sejak daripada hari tu sampailah sekarang ni Nina memang trauma gila-gila dengan kilat. Kalau Nina dalam rumah nampak kilat je, Nina akan tutup langsir. Lepas tu kalau Nina dalam kereta nampak kilat, ya Allah, masa tu memang orang kata apa, memang berpeluh tangan sebab takutnya pasal. Tapi itu hanyalah pengalaman Nina yang kecil je kalau nak dibandingkan dengan Julian yang kena sambar masa dalam plane, and then terjatuh setinggi 10,000 kaki daripada udara. Memang gila. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina hari ni tentang kisah si Julian yang selamat daripada naas pesawat. Jadi sebelum Nina tamatkan video ni, kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.